Di Malaysia, kita harus akur bahawa perlembagaan itu is supremacy. Dan dalam perlembagaan itu, agama Islam adalah agama rasmi. Dan majoriti warga negara Malaysia adalah orang Melayu Islam. This we have to accept. Kenapa wujud all this masalah ISID, masalah ketidakpuasan, masalah kita rasa terpinggir? What is the cause of the problem? Apakah masalah dia itu? Kita selalunya talk about the situation. Kita tak go back to the source. Saya sebagai seorang bukan Islam, saya nampak walaupun Islam itu agama persekutuan dan 63% orang Melayu Islam tidak letak di depan. That is the issue. Nothing else. Sebab dalam usaha kita mencegah yang saksama ini, kita benarkan ego untuk menentukan semuanya. Bila kita sembah, bila kita katakan pasal agama harus menyembah Tuhan, bukan menyembah ego. Agama itu satu yang pendamai, not satu yang memecah belahkan. Dalam konteks Malaysia, agama Islam wajib dan harus memimpin. Sebab Islam akan membawa keadilan yang saksama mengikut apa kehendak manusia. Itu penting. Ini yang saya selalu wawarkan. Pendekatan kita harus selaraskan dengan kebajikan untuk semua. Kita adalah ciptaan yang Maha Esa. Bagi orang Islam, kita tengok hari ini, ISID mengancam kedaulatan raja-raja, agama mereka dan perlembagaan. Tapi bila kita tengok orang bukan Islam pula, ia memberi mereka keyakinan bahawa mereka akan dilindungi oleh undang-undang daripada dieksploitasikan. Itu situasi sekarang. Di mana kita nak? Where do you want to put the balance? Ringkasnya, kita semua mahu diterima dan dihormati sebagai seorang Islam dan seorang bukan Islam dengan memastikan hak individu untuk hidup harmoni dan makmur terjamin. Itu saja. The one and only factor yang boleh memberikan kita itu adalah Islam. Nothing else. Sebab pimpinan kita adalah Islam. Where are we going from there? That's our problem. ISID wujud kenapa? ISID is irrelevant. Tak perlu nampak pun. I don't know what ISID is all about. Yang saya nampak Islam. Sebab Islam adalah penyelesaian untuk segalanya di Malaysia. So, mana kita nak pergi lepas ni? Kalau you katakan tolak ISID, orang Muslim kononnya marah. Kalau letakkan ISID, orang Muslim marah. So, where is the balance? Mana kita nak pergi cari ini? Adakah kita perlu fikir? Kita tolak memang tolak, but what is digantinya? So, janganlah kita nak duduk ditakdirkan untuk terus menabur kebencian dan hidup sebagai singgih akhir zaman macam ini. Seperti yang katakan tadi, Malaysia sebuah negara di mana Islam adalah agama persekutuan dan majoriti daripada rakyat adalah Melayu Islam, mesti diterima dan dihormati oleh semua. Hak-hak bukan Melayu dan bukan Islam serta agama mereka juga harus hormati dan diterima oleh orang Melayu Islam sendiri. That's a fact. Bagaimana? Bagaimana? Islam, agama yang berdasarkan kepada rahmat untuk semua, rahmatan lil alamin, harus ditunjukkan sebagai suatu yang tidak harus ditunjukkan sebagai suatu yang bercanggah dengan pendamaian. Setiap agama mempunyai pendekatan dan peranan yang berbeza dalam mentamadunkan manusia. Religion is a civilizing force, never a conflicting one. Oleh kerana kita percaya sebagai bukan Islam, Islam adalah agama persekutuan dan agama majoriti warga negara, ia wajib memimpin dan menjaga orang Islam dan bukan Islam dalam menanamkan benih keharmonian dan kesejahteraan berteraskan kepada keadilan yang diserami dengan kasih dan sayang. Itu saja.
The key word is kasih dan sayang. Bagaimana keadilan akan termaktub seperti yang kita katakan tadi, keadilan pada tempatnya akan wujud bila kita ada kasih dan sayang. Itu penting. Tapi kalau lama kita tidak ada, di kalangan kita sendiri, Islam dengan Islam pun banyak kebenciannya. Kita pun pening actually. Seriously, you have to understand our feeling tau. Kita duduk sini sokong hudud untuk orang Islam sendiri tolak hudud. Kita pun pening. Seriously, this is serious. This bukan satu yang saya nak katakan, no. So bila saya katakan pada orang bukan Islam wajib menjaga kita. Dia kata, mana jaminannya? Tanya pula. Where is the guarantee? Where is the guarantee? Kalau saya tanya, boleh orang Islam berikan saya satu jaminan bahawa Islam akan menjaga hak orang bukan Islam? I said tak akan menjaga. I said buatan manusia, buatan barat. No way. It's thrown out. Yang akan menjaga manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Full stop. Dan di Malaysia, Islam. Jaminannya saya berikan. Ada 3 surah dalam Quran yang saya selalu menonjolkan. Menjamin semua rakyat tanpa mengira kaum atau kepercayaan mereka, keadilan melalui kesamaan, politik tanpa perkauman, dan hak untuk mengamalkan agama dan budaya mereka masing-masing tanpa sebarang gangguan. Ini dia jaminan daripada Al-Quran untuk menjaga hak orang bukan Islam. Orang Islam dah jaga, dah tak ada masalah dah sana. Orang bukan Islam ragu, Islamfobia dia itu. Surah Al-Maidah ayat 8. Ini is my favorite surah. Surah yang menunjukkan keadilan dan kesamaan berdasarkan kepada kasih dan sayang. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan dan menerangkan kebenaran demi Allah. Jangan sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu melakukan ketidakadilan. What a beautiful sentence. Never allow your hatred for another race deny him justice. Apa kita nak lagi? You tell me. Hendaklah kamu laku adil kepada sesiapa jua. Kerana sikap adil itu sehampir dengan takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah, kerana Allah mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Apa kita nak lagi? Apa I said, throw it into the rubbish. So beautifully said. I can bet tidak kalangan orang Islam pun tahu pasal surah Al-Maidah ayat 8 ni. Kita kaji. Dr. Balani kaji Islam 10 tahun. 6,297 perkataan Al-Quran pun Adam melalui. Tetapi orang tanya, kenapa tak masuk Islam? Soalan cupu mas. Ramai orang, kawan-kawan saya, kenapa tak masuk Islam? Ada orang-orang di kalangan Islam juga yang menjadi musuh Islam pun tanya. Dia nak perli, you talk so much about Islam, why are you not a Muslim? Jawapan dia simple aja. Yang menjadikan saya seorang Islam atau tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila masa sampainya, saya akan jadilah Islam. Tetapi jiwa saya Islam. Saya menghayati, saya bangga sebagai seorang bukan Islam yang menghayati dan menghormati Islam daripada kebanyakan munafik-munafik yang ada sekarang. So that's end with keadilan. Politik tanpa perkauman. Kita tak suka perkauman. I tak mengatakan kita tak harus cinta bangsa. We love our race. Kita sayangkan Melayu, kita sayangkan India, kita sayangkan Cina. Tetapi jangan gunakan bangsa sebagai akidah perjuangan. Hancur bangsa. Islam wajib menjadi akidah perjuangan. Hidup Melayu tak jamin Islam selamat.
Hidup Islam, kita semua selamat. That is Islam. What is ISID? I'm not going to talk about it. It's a waste of time talking about ISID. Kalau setiap orang Islam mengkaji Quran, tak perlu kita dengar pasal ISID dah. Nobody will even want to listen to it. Politik tanpa keamanan, mana jaminan dalam Quran? Ayat Hujarat, surah Hujarat ayat 13. Kenal? These are all beautiful verses of the Quran, yang memberi jaminan kepada hak bukan hak mereka. Wahai manusia, dia tak cakap wahai orang Melayu, wahai orang Cina, wahai India, tak ada. Wahai manusia, all people, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lelaki dan perempuan, dan menjadikan kamu kaum dalam suku supaya kamu kenal mengenali dan bantu-membantu satu sama lain. Itu saja. We are created to know and to love each other. Itu saja. Bukan menuduh you are a Indian, I am a Malay, you are a Chinese, I am a Indian. Dalam erti kata sebenar Islam, tak ada I dan you. We make these nations. Sebab sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. So beautiful. What are you talking about politics? Perkauman. Politik, racism is a fallacious doctrine. Suatu doktrin yang palsu. Harus dibuang daripada minda kita. So, finish political perkauman. Tak ada dalam Islam. Dan yang paling semua wah, kalau saya dengan Islam, saya bersama orang Islam, dia akan jadikan saya Islam, dan hak saya sebagai bukan Islam semua akan hancur. Sebelah sini pula cakap gitu. Sebelah Islam dia cakap lain. Dia cakap terbalik. So where do we go from here? Apa jaminan? Again, Quran, supaya hak orang bukan Islam dijaga. Everything come back to this problem. So itu dia juga ISID. Surah Kafirun ayat 109, ingat? Ramai orang ingat, tapi langsung tak tahu apa benda tu actually. Katakanlah, wahai orang kafir. Kafir ini dijadikan di Malaysia sebagai satu yang dihina. Orang kafir muka dia pun, orang kafir muka dia pun satu macam, orang tengok pun lari. Kafir is just disbelievers, yang percaya dan yang tak percaya saja. There is no issue in that. Yang lebih teruk daripada kafir adalah musuh Islam. Dalam Islam sendiri, seorang kafir tak semestinya jahat, dan seorang Muslim tak semestinya baik. Lakum dinukum waladin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Satu masalah hak-hak untuk kita. So apabila pengikut-pengikut Islam mematuhi dan mencerminkan tindakan mereka berteraskan kepada ayat dan surat-surat di atas, orang-orang bukan Islam memahami kesan ayat tersebut tanpa sebarang prejudis. ISID menjadi tidak relevan kerana Quran menggantikan ISID tanpa sebarang syarat untuk membawa keadilan dan kesamaan dalam erti kata yang sebenar. Agama adalah wahyu yang progresif, dan manusia diciptakan untuk mentamadunkan manusia ke arah kemajuan.